Pengkhianat 2.0 akan kembali. Ada satu gambar tular, Ismail Sabri dikatakan berada di Tropicana. Dia bagi alasan, dia kata dia jumpa ex-staff dia. Kemudian dia kata dia bagi alasan dia main golf. Dia lah, tak tahulah dia bagi alasan main golf ke tidak kan. So pengkhianatan itu sekarang ni dikatakan ada perbincangan. Keluar daripada Twitter pejuang kata, enjoy while you can, Anwar Ibrahim. Dia kata, sebab tak lama kau nak jadi Perdana Menteri ni, kau akan digugurkan selepas ini. Enjoy while you can. So kita akan cerita. Sebelum kita cerita bagaimana usaha mereka nak menjatuhkan Anwar Ibrahim kali ini, saya nak cerita dahulu apa kegagalan Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2018. Saya ada tulis artikel ni panjang dalam YouTube, dalam Facebook saya. Dalam Facebook saya tulis, tetapi saya sebut di dalam YouTube ini, apa sebenarnya kegagalan Pakatan Harapan pada tahun 2018. Pada tahun 2018, kegagalan sebenar Pakatan Harapan itu bukanlah daripada segi pentadbiran dia. Bukan daripada segi tidak melaksanakan manifesto, kerana 9 daripada 10 manifesto telah berjaya dilaksanakan dalam tempoh 22 bulan tersebut, dan manifesto ke-10 daripada 10 yang dijanjikan telah dilaksanakan pada tahun 2021 oleh Muhyiddin Yassin. Maksudnya daripada segi manifesto bukan, kerja bukan, pelaksanaan bukan, malah banyak reform yang telah kita lakukan dalam tempoh 22 bulan tersebut. Namun kegagalan yang paling besar Pakatan Harapan sewaktu mereka sibuk nak membetulkan negara adalah mereka gagal memainkan naratif dan juga melawan naratif-naratif perkauman dan keagamaan yang dibawa oleh pembangkang pada ketika itu. Itulah kegagalan mereka yang paling besar. Pada waktu itu kesilapan juga sebenarnya cyber trooper seperti kami pada waktu itu, kerana kami beranggapan bahawa tak apalah, kita kata kan, tak apalah memandangkan sekejap saya nak tukar bateri. Dia kata memandangkan kita dah menang. Jadi pada waktu itu kami pun kita ni tak bergaji tuan-tuan. Sorry, kejap saya betulkan. Kami ni tak bergaji. Jadi bila kami tak bergaji, bila Kerajaan Pakatan Harapan dah menang, kami beranggapan bahawa tak apalah, bagilah mereka yang ada gaji, ada jawatan itu untuk memegang jawatan tersebut, dan biarlah mereka meneruskan legasi mereka dan meneruskan usaha mereka menentang pendakyah-pendakyah dan juga orang yang cuba nak menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan pada waktu itu. Namun kami lupa bahawa yang ditrain sebagai cyber trooper ni kami. Walaupun kami tidak bergaji, kami dah berusaha bertahun-tahun nak jadi cyber trooper. Bukan saya saja, ramai rakan-rakan yang saya kenal dan saya tak kenal, ramai sebenarnya. Dan bila Kerajaan Pakatan Harapan menang, kami gembira, kami undur diri. Kami biarkan mereka terkontang-kanting pada waktu itu menangani apa orang kata dakyah-dakyah ni. Jadi bila saya terfikir, hari itu saya dah terfikir dah, saya sebenarnya to be honest, memang saya dah nak step away, saya dah nak give up. Bukanlah give up, saya maksudnya dah menang dah, Anwar Ibrahim dah menang dah jadi Perdana Menteri dah. Jadi saya rasa saya dah laksanakan tanggungjawab saya. Saya rasa dah tiba masanya saya kena step down lah. Kita akan berhenti dan sebagainya, bagilah mereka meneruskan usaha mereka. Tetapi baru-baru ni bila keluar cerita Sheraton ni, saya bukan Sheraton, cerita pengkhianatan 2.0 ni, saya terfikir balik. Berlakunya pengkhianatan 1.0 dahulu kerana orang-orang seperti kami pada masa itu ambil langkah untuk pergi ke tepi. Tidak berusaha menangkis pun apa orang kata dakyah-dakyah. Bukan tak berusaha, cubalah juga, tapi dah terlewat. Kerana pada waktu itu diorang dah berjaya dalam tempoh orang kata apa, 6 bulan pertama tu berjaya nak kekang, dan bukan berjaya kekang, tapi berjaya menanam kebencian di kalangan pengundi pada waktu itu, sehingga Pakatan Harapan dipandang dengan pandangan yang amat jelek. Padahal sebenarnya apa yang mereka katakan itu sebenarnya kita buktikan tidak benar. Kita cerita adib, RU 355, pramugari pakai seksi, semua itu adalah mainan. Lepas tu mereka berhimpun pula. Berhimpun tu sebelum tu lah, Padang Merbuk dan sebagainya. Kerajaan dia orang buat satu perhimpunan Maruah Melayu dan sebagainya, kerana kononnya Melayu ini telah tertindas, telah orang kata apa, tertindas di bawah Kerajaan Pakatan Harapan dan sebagainya. So mereka berjaya dalam memainkan naratif tersebut. Sedangkan pada waktu itu kami merasakan cukuplah agensi kerajaan, cukuplah dengan mereka menjadi kerajaan dengan dana dan juga kekuatan yang ada, mereka boleh tangkis semua ini. Rupanya tidak. Itu kesilapan kami pada waktu itu. Kami rasa macam cukup dah, okey, dia orang boleh lawan semua ni. Rupanya tak. The first 6 months mereka sedang sibuk memikirkan hal nak memperbaiki negara, sedangkan pembangkang pada waktu itu terdiri daripada PAS dan juga UMNO pada waktu itu memainkan sentimen ini. So kita gagal dalam 6 bulan pertama. Jadi bila saya fikir balik, saya bincang kawan-kawan,
Kita rasa macam tak boleh, kita tak boleh biarkan. So, saya dan tim kami decide untuk kami tak nak undur. Kami tak akan undur dan kami akan pastikan bahawa kami akan berada di benteng hadapan bagi menentang walaun dan macam-macam bersatu dalam Perikatan Nasional yang akan cuba menjatuhkan, yang akan cuba memberi imej buruk kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita akan, dan saya seru kepada rakan-rakan yang lain, kita jangan tarik handbrake dahulu. Kita akan terus usaha, kita akan lawan, kita akan jalan, kita akan pastikan bahawa 5 tahun ini kita jaga, bukan setakat jaga Perdana Menteri itu, kita jaga naratifnya, kita jaga juga negara ini daripada dipengaruhi oleh dan diracuni pemikiran mereka oleh ultras dan juga oleh ekstremis agama di dalam PAS dan juga di dalam Bersatu yang akan cuba memainkan isu-isu agama, isu-isu bangsa untuk menjatuhkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita tarik, kita galas balik, kita bawa balik perjuangan ini insya-Allah supaya kita akan pastikan bahawa kerajaan yang nak dibina oleh Datuk Seri Anwar ini berjaya. Alhamdulillah hari ini harga barang, harga telur dah turun tuan-tuan, tiba-tiba harga telur turun. Apa hal harga telur turun? Kita pun pelik kan. Tiba-tiba harga telur turun hari ni. Wow, kita kata kagum kita kan. So, insya-Allah kita punya announcement, live saya akan berlangsung selama 5 tahun lagi. Kita sambung kontrak. Saya sign sambung kontrak. 5 tahun lagi saya buat live. InsyaAllah dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki saya, dipermudahkan saya, doakan. Dan saya akan teruskan 5 tahun lagi sehingga kita habis satu tempoh masa sehingga kita rasa kita tidak diperlukan lagi. Dan masa tu kita back off lah. So kita ada 5 tahun. Dan 5 tahun bukanlah satu tempoh masa yang panjang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingat 2018 macam semalam je baru berlaku. 2020 macam semalam je baru berlaku. 5 tahun tu bukan satu tempoh masa yang terlalu lama. Jadi saya seru kepada rakan-rakan Cyber Trooper Pakatan Harapan yang tidak berbayar ini. Kita teruskan usaha kita, kita teruskan gagasan kita, kita akan lawan. Saya beberapa hari lepas saya dah nak fikir nak announce kalau Anwar angkat sumpah ni, tunggu beliau dijadikan Perdana Menteri secara sah, maka beliau akan kita tarik handbrake lah. Tapi bila saya fikir balik kegagalan Pakatan Harapan 2018 melawan naratif-naratif 6 bulan yang pertama itu, 6 bulan yang pertama itu sangat crucial. Dan saya realise balik sebenarnya itu antara kegagalan bukan Pakatan Harapan saja, tetapi kegagalan kita juga dalam menjaga benteng-benteng dan batas-batas orang kata kerajaan kita dan juga parti kita dalam menghadapi dakyah-dakyah daripada pembangkang pada waktu itu. InsyaAllah kita akan cuba. Now, bagaimanakah usaha mereka nak menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini? Hashtag kerajaan YDPA ini. Now, saya nak bagi tahu satu perkara. Mereka akan melakukannya dengan 2 cara. Mereka akan melakukannya dengan 2 cara. Cara yang pertama, mereka, dan cara ini dia kena sekaligus. Dia kena maksudnya berjalan seiringan. Cara yang pertama yang akan mereka lakukan 19 hari bulan 12 ini adalah sidang pertama Parlimen akan berlangsung, dan perkara pertama yang Datuk Seri Anwar Ibrahim akan lakukan adalah dengan mengadakan usul undi percaya. Itu perkara pertama yang Datuk Seri Anwar Ibrahim akan lakukan, dengan mengadakan usul undi percaya. Nah, dalam usul undi percaya ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan meminta ahli-ahli parlimen mengundi sama ada beliau akan jadi dipercayai untuk menerajui negara ini sebagai Perdana Menteri atau tidak. Lepas itu, baru beliau akan kemukakan siapakah kabinet-kabinet di dalam kerajaan beliau. Lepas itu, barulah akan membentangkan bajet yang hendak dibentangkan. Itu yang pertama. So, itu cara pertama. So, caranya adalah mereka sedang sekarang ini berbincang, merancang untuk memastikan bahawa Anwar Ibrahim tidak mendapat majoriti di dalam undian tersebut. Itu yang mereka akan pastikan. Pelbagai benda sekarang ini ditawarkan. Pelbagai tawaran sekarang ini dilakukan untuk memastikan perkara itu berlaku. Hari ini saya tengok video, dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ni menawarkan macam-macam. Anwar tak tawarkan macam-macam. Itu titah yang di-Pertuan Agong. Sekarang ini mereka akan memastikan Anwar akan dimalukan di dalam parlimen apabila undi tidak percaya itu dilakukan. Dia tak akan buat undi tidak percaya. Apabila undi percaya itu, Anwar kalah. Benda ini mereka lakukan kepada Peja dahulu. Pada masa itu, UMNO, Barisan Nasional, buat satu undi percaya kepada Peja. Peja luluskan. Peja, bangang betul budak ni. Luluskan. Dah lah luluskan, buat undian kalah. Terus beliau jatuh,
dilantik orang lain jadi Perdana Menteri. Dia Menteri Besar Perak pada waktu itu. Nah, langkah kedua yang mereka lakukan adalah dengan terus mengemukakan SD, Statutory Declaration, akuan berkanun yang menyatakan bahawa mereka mempunyai majoriti. Itu yang mereka akan lakukan immediately. Jadi dikatakan ada 10 orang di dalam Barisan Nasional sekarang ini menyokong Perikatan Nasional untuk nak jadi Perdana Menteri. Namun begitu, apa yang saya boleh nyatakan, dia macam ni tuan-tuan. Apabila GPS mengatakan bahawa mereka bersetuju untuk bersama kerajaan yang di Pertuan Agong ini menjunjung titah yang di Pertuan Agong, maka kalau sekiranya 10 itu menarik sokongan, tidak memberi kesan apa-apa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Melainkan tiba-tiba dikatakan semua GPS pun tak sokong. BN 10 orang tak sokong. Yang tu akan ada efek. Namun begitu kita kena sedar di dalam GPS tu sendiri, daripada 22 ahli parlimen mereka, lebih kurang dalam hanya 10 sahaja yang menyokong, yang dikatakan sebelum ini menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. Selebihnya sebenarnya mereka tidak memberi apa-apa sokongan kepada Perikatan Nasional kerana Perikatan Nasional ada PAS di dalamnya, dan PAS ni adalah parti ultra Islam agama yang dilihat sebagai mengancam agama lain di negara ini. Jangan tak tahu. Sekarang ini rakyat-rakyat Malaysia yang bukan Islam rasa terancam kalau sekiranya PAS itu memerintah. Dan jangan pernah termakan dakwah PAS. PAS memerintah, bukan Islam memerintah. Datuk Seri Anwar Ibrahim itu pun Islam juga. PAS memerintah, bukan Islam yang memerintah. PAS memerintah, itu pemerintahan PAS, bukan pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam tidak macam tu. Pemerintahan Islam tidak bagi duit, lepas tu minta kita bersumpah pergi undi PAS. Tak ada. Itu bukan kaedah pemerintahan Islam. Okey?